Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma. InsyaAllah tengah hari ini kita mengikuti kuliah zuhur, dan tajuk yang ditetapkan kepada saya ialah berpuasa tapi tidak solat. Puasa itu cukuplah 30 hari, tapi semayang buat retek dah retek. Jadi ada juga orang tanya, dan ada juga orang beri macam fatwa lah, kalau puasa tak semayang tak sah. Jadi bukan tak sah, tapi adik-beradik tak sah. Maksudnya sembahyang ni fardu ain, hukum Islam. Puasa fardu ain. Ya, rukun Islam ni 5 tu syarat lah, rukun. Rukun tu maknanya tiang. Kalau rumah ada tiang, jadi tiang ni mesti ada. Menjadi orang Islam cukup tiang 5. Kecuali haji, dia ada bersyarat situ bagi orang yang berkuasa. Jadi daripada syahadah, solat, zakat, puasa, haji, 5 ni kena sempurnakan semua, fardu ain. Jadi kalau kita tinggal satu, kurang tiang satu. Nak kata tak sah puasa, kalau kita baca bab karim batalkan puasa, tak ada sebut. Ataupun syarat sah puasa ni tak sebut. Maknanya syarat sah puasa salah satunya katakan menunaikan sembahyang, dia tak ada sebut. Jadi menunjukkan orang puasa tak sembahyang, puasa sah. Yang kata batal tu bukan dia kata batal, dia sindir je, barangkali lah. Jadi orang tak faham, mungkinlah dia sembahyang juga, takut puasa tak sah. Jadi psikologi juga. Jadi kalau pakai logik, puasa dapat pahala, sembahyang berdosa. Dalam hadis sebut kalau orang tak sembahyang, sengaja-ngaja tak sembahyang, murtad. Tadi puasa tak ada. Jadi berat sembahyang pada puasa dari segi itulah. Kalau tak puasa tidak sampai murtad, tapi ada hadis yang menunjukkan orang yang tinggal sembahyang dengan sengaja kafir. Jadi kalau kita puasa tak sembahyang, dosa tak sembahyang itu berat sangat, sehingga pahala puasa tak boleh nak cover. Pahala puasa tu tak nak tutup dosa tinggal sembahyang. Jadi macam tak semayang, jadi seolah-olah gitulah. Dapat pahala tapi tak payah puasa. Dapat pahala puasa tapi dosa tak semayang besar lagi. Akhirnya kalau timbang amalannya, amalan meninggalkan perkara yang wajib, iaitu puasa, sembahyang cukup besar, maka timbangan jahat kita lebih berat. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Jadi mengambil sempurna dengan tajuk ini, saya pergi jauh sikit lagi lah. Kerana bukan saja orang berpuasa tak sembahyang, ada lagi orang buat ataupun orang yang melakukan dalam bulan Ramadan ni ada benda lain yang dia tak isi. Maknanya seperti biasalah orang kita ni kalau puasa memang terlalu taat, tetapi ada aspek-aspek dalam puasa ni, dalam bulan Ramadan contohnya, ataupun semasa kita puasa ni, kita buat menyebabkan puasa itu tidak sempurna. Sebagai contohnya, Nabi bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini satu contoh. Orang yang tak boleh meninggalkan cakapan bodoh ni, cakapan tak juruh ni,
dan perbuatan tidak jujur, ya, maka Allah Ta'ala tak memerlukan orang ni meninggalkan makan dan minum, tak perlu puasa kat lagi. Itu kata-kata yang seolahnya, ya, pelekehlah orang macam tu. Maknanya kena puasa juga, tapi macam tak puasa, jadi tak ada makna. Mulut tak jaga, kelakuan tak jaga, puasa sangat. Jadi Nabi kata seolahnya beri amaran kepada kita, macam mecok tak ada puasa. Ya. Jadi banyak lagi lah. Saya ambil di sini satu, kita panggil satu pemerhatian dibuat di negeri Arab. Saya tak sebut nama negeri Arab tu, Aid Develop, beberapa salah faham ataupun beberapa kesilapan ataupun kaipan, benda yang tidak patut berlaku pada orang Islam dalam bulan Ramadan yang berpuasa. Jadi saya tengok, saya baca ni, saya kata kat kita pun macam ni juga. Jadi duk fikir orang Arab pun ada juga hak teruk kan. Ada juga, ingat orang Arab ni 100% ya, clean belaka, bersih belaka. Pasal dia cakap Arab, kita ingat ni, oh tak juga, tak mesti ya. Kita orang Melayu tak pandai cakap Arab, tapi pernah satu masa makmum daripada negeri Arab semayang belakang imam orang Melayu di Malaysia ni, dia terkejut dengar kita baca Fatihah fasih. Dan dia kata semua orang Melayu pandai cakap Arab. Kata dah, Fatihah ni cakap Arab, tapi kita bacakan ni Quran bahasa Arab. Jadi dia terkejut, dia sendiri pun malu nak baca, dia pun tak semolek itu. Jadi kita duk ingat orang Arab ni, ya, dah Islam datang dari negeri Arab, kita ingat dia clean lah, kata panggil, beres. Tapi nampak pada kajian ni ada juga, ya, yang teruk ni. Dan teruk-teruk ni lebih kurang dari kita. Saya ambil satu-satu, ya. Pertama sekali dia beri statement di sini bahawa orang yang puasa itu, orang yang berpuasa itu, statement dia kata ialah hamba Allah yang paling bagus. Kita yang berpuasa ni termasuk dalam golongan orang kelas 1 lah, ya. Tetapi dia kata banyak orang buat silap. Maknanya orang berpuasa banyak buat silap, dan perlu dia menjauh ataupun membeki kesilapan itu. Jadi kesilapan ni yang saya nak baca, yang nampaknya ada juga di dalam masyarakat kita ni, ya. Satu, kita boleh anggap ni kesalahan ni, kesilapan ni global, ya, bukan di kalangan orang Melayu saja. Pertama dia kata ramai orang Islam ni memberi tumpuan kepada ibadat bulan Ramadan, tapi tidak meneruskannya pada bulan lain. Bulan Ramadan ni ramai gitu orang pergi masjid. Kat kita tak tahu lah, kat dia mungkin ada juga kita kebenarannya. Contohnya semayang tarawih, ya. Semayang tarawih kan ramai. Masa mana ramai aku rasa tak ada kita tu. Garik ramai tak kat kampung kita? Bukan kurang, tak ada. Ini satu kesilapan, ya. Kalau kat saya memang tak ada. Garik dah bunyi rabang. Pasal tu bila Tok Iman duduk rumah makan anak-anak, ya. Kalau ada bang pun lewat 10-15 minit. Sini ada juga, saya dengar, saya mari tolong itu, ya, ada buka situ dan semayang lewat, tapi dia bang dulu pasal nak makan, ya. Petang ni ada berbuka di Masjid Al-Ikhlas, ya. Tahu Masjid Al-Ikhlas di Bajli. Jadi dalam program itu saya terima, tuanku berangkat, dia kata berbuka puasa dengan kurma dan air. Lepas tu solat maghrib, lepas tu baru pergi jamaah nombor 1. Barulah orang ramai dalam masjid, ya. Ni ramai pergi makan masjid, lepas makan macam-macam alasan, sakit perut lah, nak pergi perut, nak makan. Ada yang kata saya luar dalam, seluar dak bersih, dia pergi makan kan, kalau luar molek tadi. Jadi balik, tinggallah satu sah pun tak lapar, makan 2-3 orang. Ni kesilapan je, tak tu. Jadi
masjid tu nak buat, ya. Jadi masing-masing maghrib duduk atas sah belaka dan diedorkan satu botol air barangkali ataupun cawan air kemu 3 biji, ya, beri dong you makan nak komo air itulah, komo tak mestinya point dah. Kita kalau komo point dah, point apa dalam mulut kita, bagi-bagi makanan biar masuk habis. Kalau point pula bazir pula, ya, cubi-cubi lebihan kurma tu jadi terbuang pula, tak habis sutil, ya. Payah pas maya pergi. Jadi ini yang saya kata, bulan puasa dikatakan dia lah, kita ambil contohnya sembahyang isyak lah, lah penuh masjid tu setengah-setengah tu macam hari Jumaat, lebih pada hari Jumaat. Azhar puan ada, puan ni memang buat ibadat dia lebih. Jadi dia kata ini di antara perkara yang tidak bagus. Bukan pergi masjid bulan puasa tidak bagus. Sepatutnya kita tidaklah menjadi ahli ibadat dalam bulan Ramadan saja. Kita tidaklah patutnya menjadi ahli masjid dalam bulan Ramadan saja. Bulan lain diteruskanlah. Itu maksud dia. Jadi saya teringat pula kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya? Al-Qaradawi, ulama moden sekarang lah. Dia kata kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kamu orang-orang Tuhan. Rabbaniyin tu bukan hok nyanyi tu, itu diambil sempurna saja. Jadilah kamu orang-orang Tuhan. Jadi kita ni orang Tuhan ni. Orang Tuhan maknanya orang yang taat pada Tuhan lah. Macam orang raja, orang yang berhormat ni, orang yang berhormat ni. Ni orang dia besar, ni orang rapat tu. Jadi orang Islam ni selain daripada jadi orang tu orang ni, dia kena jadi orang Tuhan juga. Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, orang yang dengar kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak suka dia buat. Dia rapat, dia selalu berhubung dengan Allah Ta'ala, selalu berdoa, selalu minta ni, ya? Bukan bulan Ramadan saja. Sebab tu dia kata kunu rabbaniyin, jadilah kamu orang yang rapat dengan Tuhan, bukan orang Ramadan. Wala takunu ramadhaniyin, jangan jadi orang Ramadan. Yang Ramadan bulan Ramadan saja. Bulan lain tak ada puasa sunat tak buat. Artinya bulan Ramadan wajib buat. Malam lain tak ada qiyamul lail, ya? Malam lain apa lagi? Atau bulan lain, ya? Hak yang kita buat dalam Ramadan kita tak buat bulan lain. Baca Quran, ya, kita namat. Bukan setengah orang tu bila habis dia namat sekali, dan dia menamat tu, cara dia nak menamat Quran tu begitu sekali gelojoh, baca laju, bukan dia belawang pula, 10 hari tamat. Ada yang pelik lagi pula, dia bagi 10 orang. 10 orang ni baca 1 juz. Juz yang pertama, juz yang kedua, jadi 10 juzuk. Setengah jam habis 10 juzuk. Esok 10, 3 hari tamat. Ni tamat juga, tapi tidak tertib dia panggil. Tertib ni tidak sampailah hasrat khatam tu. Baca tamat juga 30 juzuk, tapi seketok. Sehari 10 juz, setengah jam seorang. Saya baca, ya, Baqarah, Dema baca surah Ali Imran ni sampai 10. Itu esok pula 3 hari tamat. Jadi itu dari satu segi tak bagus juga. Kita orang awam ni baca Quran nak kejar menamat, ya. Kita nak baca Quran, yang penting baca dengan fasih, dengan bertajwid, dan kalau boleh kita faham maksud dia, lambat tak apa, ya. Tamat baca Quran tak menjadi hukum, khatam Quran tak menjadi syarat. Tapi orang Melayu kita ni khatam Quran macam jadi macam satu syarat. Baguslah tu, ya. Orang selalu sebut anak saya khatam Al-Quran, ya. Bukan ada orang buat istiadat khatam Al-Quran. Nak masa nak akad nikah tu, orang tu panggil tu khatam Al-Quran. Dia pakai yang pengantinnya khatam Al-Quran, baca wadduha. Siapa kepada pulang orang dah wajib khatam Al-Quran. Jadi itu sebagai satu, ya, kita panggil satu kemegahan. Tetapi maksud baca Quran bukan petang sekali saja, ya. Petanglah berkali-kali. Bukan sepatutnya kita buat jadual, kita buat macam, ya, plan. Tahun ni berapa kali nak potong,
Masa gagak-gagak ni katakan 2 kali dah, ataupun sekali. Terupang kita naik pula 2 kali, 3 kali, ya. Satu masa kita akan tamat sebulan sekali, insya-Allah. Bukan Ramadan saja. Jadi inilah dia komen di sini. Dalam bulan Ramadan masjid penuh, ya. Tetapi dalam bulan yang lain duka cita tak ada orang masjid, ya. Bahkan dikata bulan Ramadan sendiri pun makin lama, makin hujung, makin berkurangan. Lebih kurang kita juga. Ini kata sini, wala yazalun nasu yatanaqasun. Bulan Ramadan sendiri mereka makin berkurangan sehingga pada akhir bulan Ramadan hanya beberapa sah saja. Jadi dikata ini satu gejala yang tidak bagus, dan satu fenomena yang tidak patut kita amalkanlah, kerana sebenarnya seolah-olah kita ni kenal Tuhan dalam bulan Ramadan, ya. Banyak juga orang yang baik dia berakhlak, dia rajin, dia beribadat bulan Ramadan. Maknanya dia kenal Allah Ta'ala bulan Ramadan saja. Lepas pada bulan Ramadan tak kenal masjid, tak kenal Quran, tak kenal Tuhan. Itu komen dia, ya. Jadi patutlah dia kata kita menyedari keadaan ni, ustaz-ustaz, imam-imam beritahu orang ramai, kerana sebenarnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni tidak ada masa terputus, ya. Kita kena berterusan. Cuma bulan Ramadan ni ada tawaran-tawaran istimewa yang tidak ada bulan yang lain. Jadi kita rebut peluang itu, lebihkan sedikit. Bukan bermakna bulan lain kita abaikan. Yang kedua, ini biasalah, ya. Hadis yang saya baca itu pun dah sebut. Di negeri Arab pun ada juga orang macam ni. Terdapat juga sebahagian orang Islam ni berpuasa daripada makan, minum dan melakukan hubungan kelamin dan sebagainya. Tetapi mereka tidak berpuasa daripada perkara yang diharamkan, seperti mengumpat, mengacung, bohong, berdusta, setelah maki, ya, menipu dan menceroboh orang dan sebagainya, ya. Bahkan kita kalau kita pergi pasar misalnya, pergi kat mana-mana orang meniaga bulan puasa ni, makin ligat dia membeli, menipu pelanggan bulan puasa, ya. Jadi dia kata ini sesuatu yang tidak bagus, ya. Kita hendaklah berpuasa segala-galanya. Puasa daripada makan, minum dan hubungan kelamin itu adalah puasa dari segi minimal, sekurang-kurangnya, ya. Tapi Allah Ta'ala ni tahu kita ni tak boleh, ya? Tak bolehlah kita ni nak kawal diri 100%. Apa lagi hadis menyebutkan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu sering buat dosa, ya. Jadi kalaulah dijadikan rukun sah puasa itu, meninggalkan mengumpat, meninggalkan berbohong, ya. Banyaklah kita kena qada puasa, tapi Tuhan tahu manusia ni memang kadang-kadang tu dia berbohong pada perempuan dia, bohong pada anak-anak dia. Orang cakap telefon ni lagi mudah berbohong, ya. Janji nak mari tapi tak mari lagi. Telefon malu ada mana? Turun dah dari rumah. Turun dari rumah tu padahal dak pakai baju. Yang telefon orang tak tahu. Kalau telefon rumah tak payah cek. Telefon ni boleh orang menipu. Ini, ya, mudah sangat kita menipu orang dengan telefon handphone, ya. Terutama kalau janji orang kat mana tu kita selalu sebut, atas jambatan padahal di rumah ni. Jadi yang kedua ni, maksud dia di sini berpuasa, tetapi ada lagi aspek-aspek yang tidak diberi perhatian, yang mana seperti yang sebut tadi, Tuhan sendiri pun tak layan orang yang puasa cuma sekadar puasa daripada makan minum saja. InsyaAllah kita sambung sikit lagi, ya, lepas pada azan Zuhur. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, sama. Jadi temuan yang kedua ni ataupun hasil daripada pemerhatian pengarang ni terhadap apa yang menjadi keaiban di negeri dia ialah berpuasa dari segi makan minum saja, tapi benda-benda haram yang lain dilakukan juga, tapi tak membatalkan puasa. Jadi dia pun komen di sini. Jadi dia kata tidak mensabah. Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita supaya kita menahan diri daripada makan dan minum, kemudian Tuhan menghalalkan perkara yang haram. Logik dalam puasa ni, dia suruh kita jangan makan, jangan minum, jangan buat rumah kami dan perkara yang membatalkan puasa. Tapi tak mensabah pula. Dia sebab puasa, benda yang haram boleh buat, yang haram tu tak haram, kekal walaupun berpuasa. Jadi sehingga ada ulama yang mengambil kira bercakap bohong, perbuatan yang haram yang dilakukan semasa berpuasa itu boleh membatalkan puasa. Ibnu Hazm seorang ulama, dia kata siapa berpuasa tapi dia berbohong, batal puasa. Batal puasa tunggu, kita batal pahala je, jangan ambil ni jadikan fatwa pula. Kita dengar orang menawak, kita betul membatal puasa, orang mungkin janji pun batal puasa, tak boleh. Jadi mufti dia pasang takak. Jadi bagaimana Ibnu Hazm ni buat hujah? Dia buat satu hadis menunjukkan dua orang wanita telah macam sakitlah kerana puasa ni, dia jadi lembek, daurah. Jadi dia panggil alhan, dua wanita. Orang bawa ke Nabi SAW. Nabi kata, awak muntahkan. Dia kerana mungkin ada sebab ni, kawan ni jadi alhan ni, berpuasa ni. Awak muntah dia, qiyah. Lalu dua-dua tu memuntahkan daripada mulut dia, tiba-tiba keluar nanah dan darah hidup.
Bukan darah buku, darah tubik daripada mulut dia. Nabi pun kata perempuan ini berbuka puasa atau membatalkan puasa dengan perkara yang diharam Allah Ta'ala, dan dia berpuasa daripada perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Faham tak cakap dia? Orang berpuasa artinya dia tidak melakukan benda yang halal, makan minum halal, tapi berpuasa kita tak boleh makan, tak boleh buat hubungan kelamin kalau kita berpuasa. Maknanya yang halal tak boleh buat bagi yang puasa. Orang ni macam itulah. Tetapi di samping itu dia benda yang haram dia lakukan, seolah dia membatalkan diri dia, puasa dia, dengan melakukan perkara yang haram. Jadi Ibn Hazm kata itulah satu dalil menunjukkan bahawa orang yang berpuasa tapi buat benda yang haram, contoh tadilah merumpat, menipu, sengelak dalam urusan niaga dan sebagainya, rasuah tu masuklah, batal puasa. Tapi ini tak dipakai lah, mazhab kita tak pakai lah. Apatah lagi hadis ni dhaif, tak boleh buat hujah lah. Walau bagaimanapun, seperti yang disebut oleh pengarang ni adalah logiknya, puasa kita tidak boleh buat benda yang halal. Dengan sebab puasa benda yang halal lagi tak boleh buat. Makanan yang halal tapi tak boleh kerana berpuasa. Jadi tak mensabuk. Benda yang haram dihalalkan pula. Benda haram dihalalkan. Yang tidak boleh buat ni benda yang halal saja. Benda haram tetap haram. Kemudian orang-orang moden ni kata dia, ni di Timur Tengah, saya ingat kita pun ada juga. Bukan ustaz-ustaz pun ada juga yang memberi penekanan aspek ini. Dia kata orang-orang moden ini selalu bercakap tentang kelebihan puasa, dan mereka fokus dalam menerangkan atau menghuraikan kelebihan berpuasa ini dari sudut fizikal, dari sudut fizikal, bukan dari sudut kerohanian. Jadi dia menekankan kelebihan puasa ini, katakan dari sudut kesihatan, dari sudut boleh mengurangkan berat timbangan berat tubuh kita, dari segi dunia lah. Puasa ni faedah dari segi dunia, jadi mereka seolahnya lupa atau mengambil engan terhadap aspek akhirat melalui ibadat puasa. Jadi saya pernah bercakap di sini dulu, dari segi aspek akhirat dalam puasa ni banyaklah, sehingga bau mulut orang berpuasa, bau bukan bau busuk, bau. Kerana ada orang tak bau, dipanggil dalam hadis itu la khaluqu fami shaim, la famu la khaluqu famu rahil as-shaim atyabu min rihil misk, di sisi Allah Ta'ala. Perubahan bau mulut. Ada orang terjemah bau busuk. Saya tak fikir Nabi busuk mulut dia puasa. Kalau kita baca tentang Nabi ni, tentang dia punya keistimewaan, peluh dia bau macam kasturi. Najib kita tak tahu lah. Ada sahabat-sahabat bau Nabi sedap banget, takkan mulut busuk. Jadi kita ambil lah, khuluh ni perubahan bau mulut daripada bau biasa. Tak mestinya busuk. Ada orang tak busuk, dia jaga dia walaupun puasa tak busuk. Dah tak boleh pahala, boleh kok, tapi tidak seperti biasa. Nah, kalau perubahan yang ketara bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau kasturi. Ini adalah pandangan akhirat, bukan duniawi. Jadi kalau dunia, bau busuk semua, tapi akhirat tidak. Jadi aspek-aspek akhirat seperti yang disebut dulu adalah perlu kita beri tumpuan. Bahkan antara perkara yang menarik orang sehingga dia begitu sekali berharapkan puasa ni, Ramadan ni cepat datang ataupun tidak luput daripada dia, salah satu daripada daya tarik puasa ialah kerana aspek akhirat. Ulama-ulama dulu ataupun orang Islam zaman awal dulu, mereka 6 bulan sebelum puasa ni sudah berdoa, Allah balighni Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan sampai, minta panjang umur biarlah dalam Ramadan. Kita malam 10, minta panjang umur, bukan minta panjang umur nak darah Ramadan.
minta tahun lepas pula. Ya. Orang dulu 6 bulan dah minta dah. Sebab dalam Ramadan tu macam-macam benda yang boleh kita lihat dari sudut akhirat. Contoh tadilah, ya, iaitu dari segi akhiratnya orang berpuasa ni, contohnya puasa itu dapat dilihat. Sekarang puasa tak nampak. Ya, sekarang bulan puasa semua nampak orang puasa, tapi puasa tak nampak. Tapi kalau bulan tak puasa, super ni orang lain, tak gerak sikit, tak mesti tak berpuasa. Tapi di akhirat nampak. Puasa itu menjadi satu makhluk, ya, yang hissi. Hissi itu boleh tengok dengan mata, boleh pegang. Puasa ni atas dunia tak? Begitu juga kita baca Quran. Atas dunia tak? Orang hafal Quran, ya, sebelum dia hafal Quran dia berat 70 kg. Setelah dia hafal Quran 30 juz, berat 70. Mana pahala baca Quran, pahala hafal Quran tu tidak menjadikan nampak dari segi hissi, dari segi benda ke berat ke tak, super. Tapi di akhirat akan ada. Maka puasa ni lah yang akan ke hulu ke hilir, ya, pergi lobby Tuhan, ya Rabb, ya, pergi menghadap Allah Ta'ala. Puasa, tolong kita, tolong ni orang ni tak makan tak minum kena aku ni, tolong dia, tolong masa nak timbang lah, timbang amalan kita, menyebabkan, ya, mana tahu kita ni, ya, walaupun kita rasa kita lumayan cukup, puasa cukup, tapi ni tak jauh lah, tiba-tiba di depan akhirat besok, depan mizan tu amalan jahat banyak sangat. Kita tak sedar banyak, ya. Dosa ni ada juga kita buat tapi kita tak sedar. Macam yang kita minta doa dalam ayat akhir selepas pada selawat Ibrahimiyah tu, Allahumma pilli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamin. Dosa yang engkau saja tahu tapi aku tak tahu. Kadang kita rasa tak puas hati, deki, ya, rasa marah, rasa dendam kat orang, ya. Itu semua dosa kita tak tahu. Jadi benda-benda macam ni akan memberatkan timbangan jahat kita. Tiba-tiba di akhirat besok, walaupun kita orang kaki semayang, kaki masjid, tapi kerana takdilah lintasan dalam hati itu kita tak terkawal, kerana kita yang tahu, ya, ataupun kita tak sedar, tiba-tiba berat. Maka puasa lah, ya, akan menjadi pelobi dengan Allah Ta'ala, dengan malaikat, ya. Jadi bila kita puasa, jangan saja kita beri fokus kepada keuntungan dunia, ya. Ini ibarat di negeri Asia Barat ni, di sini saya ingat tak tahu lah, tapi ada orang bincang dari segitu, ya. Berni suka puasa pasal apa? Kalau puasa kok kurang 10 kg akhir tahun, akhir Syawal ni yang, ya, 10 kg sihat. Baik, ya. Yang seterusnya, kesilapan ataupun keaiban dalam berpuasa ni menurut kajian di sini ialah akhlak jadi uduh, ya. Itu serupa kat kita ni, kat kita pun ada juga. Setengah orang puasa jadi akhlak dia tak molek muncul. Sebab dia boleh makan tak minum jadi lain macam. Jadi kepala dia tak betul, sehingga jadi kasar, jadi mudah marah, temper. Anak-anak tak boleh bising sikit, orang tak boleh silap sikit, selalu dia ukit, aku puasa, kan abang puasa, kan abah puasa, aku lapar nak makan seharian, lebih kurang misalnya. Jadi ini bercanggah dengan konsep puasa, hikmah puasa supaya kita dapat mengawal diri, jaga akhlak kita, ya. Macam yang hadis yang saya baca tadi, kalau kita tak jaga mulut, jaga akhlak, tak apa ni puasa. Jadi ini juga satu daripada benda yang menjadi fenomena setengah tempat tu, bila puasa jadi baikai, ya. Banyak orang maidam balok masa puasa, dia maidam, dia ada silap kawan di mana, ni puasa main molek sikit, akhir papa-papa dah tu lemok, main dalam dia tak molek tu, lepas tu musang pula, ya. Jadi ini juga tak bagus. Sebab tu dalam hadis muttafaq alaih, as-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa inna sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni mu'um qad. Siam itu adalah perisai, puasa itulah perisai. Macam kita pakai satu pakaian yang boleh menjadikan kita ni takluk, ya, menjadi kita kebal daripada perkara yang tidak baik.
Apabila hari puasa seorang itu janganlah dia bercakap hubung abang, jangan dia bisim bangor. Ni jaskhok budak benda dalam hadis. Jaskhok ni wawah mulut. Ya. Dia tak maki orang tapi mulut wawah. Mengganggu. Ya. Mulut berat ada mulut bising. Mengganggu. Kalau ada orang mengata dia bukan-bukan, ada orang nak balok dengan dia, maka dia kena jawab, inni ma'um sa'im, aku ni puasa. Jangan duk lawan, jangan duk layan, ya. Ni kita ni sebalik kita yang jadi boleh, ya, dipanggil batu api. Kerana kita berpuasa, kita pula, ya, menjadikan. Jadi bila kita berpuasa, kita jagalah, ya. Ni tutur kata kita macam biasalah. Kerana puasa ni sebenarnya latihan untuk menjadikan kita lebih bersopan, lebih tertib, lebih berakhlak, ya. Yang kelima, ada 6 temuan di sini, ya. Yang kelima, didapati di Asia Barat terdapat orang puasa, jadi mereka jadikan puasa ni peluang mereka untuk bermalasan. Al-Khumul maknanya jadi darab. Bukan dia darab, dia sengaja buat darab kerana puasa. Tidur, ya, malah kerja. Itu, ya. Tapi kita kadang-kadang ada juga, ni kita maaf, kita ni semangat juga, tapi puasa ni balik awal kerja. Puasa balik awal, tapi dari satu segi balik awal tu dia kena cover masa pukul 1. Pukul 1 dah makan, ya. Jadi waktu makan tengah kena kerja juga, ya. Tapi kalau ada orang yang berpendapat puasa ni balik awal kerana letih, tak betul, ya. Ada juga kata puasa balik awal kerana nak pergi pasar Ramadan pun tak betul. Kerana puasa bukan jadi alasan untuk kita letih, untuk kita malas, untuk kita dhaif, ya. Kebanyakan peperangan yang dimenangi oleh Islam kerana mereka berpuasa bulan Ramadan. Perang Badar itu bukan perang yang moden, perang Swiss, ya, di mana orang Arab, orang Mesir dapat menawan balik Swiss tu dalam bulan puasa, bulan Ramadan, ya. Tahu apa pula. Jadi adalah silap kalau kita anggap bulan puasa ni bulan kita kurangkan aktiviti, ya, kurangkan, ya, katakan berjalan misalnya. Kita ada kerja luar, tapi kerana puasa kita kata slow, ya. Bukan saya pagi ni potong buku, ya, 1 jam saya boleh potong buku, ya. Tak jadi alasan kerana puasa. Sehingga orang tegur, Ustaz, puasa potong buku kau. Jadi kita jawab lah, elok, ya. Puasa pun puasa tidak menjadikan kita sepatutnya serah diri kepada keadaan. Jadi di komen di sini kebanyakan antara kita ada yang menjadikan bulan puasa ni bulan untuk banyak tidur, banyak, ya, banyak membuat benda, banyak meninggalkan peluang untuk buat pahala lah. Walaupun ada satu hadis, ya, ya, diriwayatkan Al-Baihaqi, dia kata naumus shaim ibad, tidur orang puasa itu ibadah, ya. Tapi hadis ni tak berapa sahih lah, dia hadis ni dhaif, ya. Jadi maksud ibadat sini mungkin untuk menyegarkan tubuh dia, bukanlah tidur sepanjang masa, ya. Macam Qailulah juga, kita tidur sebelum zuhur sikit tu 10-15 minit tu untuk mengembalikan kekuatan kita untuk sembahyang zuhur ataupun untuk kita qiyamul lail malam ni. Tapi qiyamul lail tak buat, tidur zuhur, tak kena ambil sunat tu. Macam orang kahwin dua lah, sunat tadi. Tapi dari segi layanan kepada sini tak buat macam Nabi, ya. Kemudian akhir sekali ialah satu lagi kesilapan kita ataupun keaiban orang Islam ni ialah mereka lebih menumpukan kepada makan minum. Bahkan dalam TV pun sebut baru ni bagaimana pembaziran begitu ketara dalam bulan Ramadan, ya. Makanan banyak, tapi makan sedikit, akhirnya jadi mangsa tong sampah, ya. Hotel-hotel pun, ya, makan tenggelam kita dalam makanan, tapi akhirnya jadi pembazir je, tak makan. Sehingga ada orang pepatah Arab mengatakan, kamu makan berkilo-kilo, minum bergeleng-geleng,
minum, tidur begitu lama, kamu anggap kamu pahlawan kan? Kerana puasa kita makan banyak, kita minum banyak, kita tidur banyak, kononnya kita ni orang berpuasa. Tak tahu orang berpuasa tak mesti makan dan minum banyak. Sebab itu salah satu daripada amalan yang boleh menjadikan kita stable dalam puasa ni, walaupun kita berlapar, ialah kita senantiasa melakukan puasa sunat. Puasa sunat kita buat semua. Bulan Syaban kita berpuasa. Jadi tidaklah rush bulan Ramadan ni. Sebab tu kita jadi macam bulan Ramadan ni, bulan puasa kita pun sedia lebih-lebih. Tapi kalau kita amalan sunat puasa, sokmo-sokmo, sunat kami kita puasa, bulan Syirah kita puasa, apa nama ni, Syakban kita puasa, Syawal kita puasa lagi, Jadi tidak timbul masalah kita nak pergi fokus pada makan, sebab kita dah biasa dah. Makan buka ni biasa. Jadi itulah 6 perkara yang saya nak sebut sini, sesuai dengan tajuk yang diberi kepada saya, puasa tapi tak salah. Banyak lagi perkara yang kita hilang, kita lari daripada matlamat dan puasa, dan kita bertumpuan kepada soal-soal ranting. Dan pokok kita dapat dulu. Itu saja, insya-Allah jumpa lagi lain kali. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika allazina hadallahu wa ulaika hum ulul albab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.